Selamat sejahtera dan salam PKP baru bagi anda semua. Bersama-sama kami di episod kedua Converse with Visai Studio, live talk show ini, dan host anda MC Vinod Kumar. Okay, kami berharap anda semua sihat di rumah dan sedang mematuhi arahan kerajaan bagi kehidupan rumah baru ini, ya, dan juga mematuhi SOP-SOP yang telah dikemukakan pada 10 Mei oleh kerajaan bagi yang telah menggunakan perniagaan dan juga pekerjaan seperti biasa. Dan juga salam Ramadan bagi semua yang sedang menunaikan ibadah puasa. Okay, again, we would like to take this opportunity to thank everyone who have joined us last week with Converse with Visai Studio Live Talk Show on our very first episode with our Malaysian celebrity Rabbit Mac. Okay, maaf bahasa Inggeris sebentar. Okay, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada yang bagi semua yang mana telah bersama kita pada 7 hari bulan Mei yang telah pun lalu pada minggu lepas, di mana kami telah memulakan program Converse with Visai Studio Live Talk Show ini dengan episod pertama, di mana tetamu kita pada hari itu adalah artis termasyur Malaysia Rabbit Mac of Psycho Unit. Bagi yang bersama-sama kami pada show berikut tu, kita dapat tahu journey of success Rabbit Mac yang memberi inspirasi bukan saja pada anda, malah ia juga satu inspirasi bagi saya juga, kerana sebagaimana anda tahu, saya juga seorang penyanyi profesional dan juga MC profesional yang sedang mencuburi di artis entertainment di Malaysia ini. Okey, bagi yang telah melepas peluang untuk saksikan episod pertama kami, anda boleh saksikan live show tersebut, episod tersebut di YouTube channel Visai Studio. Okey, bagi anda yang belum lagi follow ataupun like page Visai Studio kami, kami mengambil kesempatan ini untuk anda selepas habis Converse with Visai Studio episod kedua, anda bolehlah like Facebook page kami ataupun anda boleh follow dengan Instagram page kami, dan juga anda boleh subscribe kepada YouTube channel kami di Visai Studio YouTube channel. Okey, untuk episod kedua hari ini, guest of the day kita juga seorang yang saya kagumi dengan bakat beliau dan juga dengan kejayaan beliau yang beliau telah kecapi sehingga kini, juga sikap rendah diri beliau yang menjadikan beliau ini seorang yang saya kagumi lagi. Okey, seperti yang anda tahu, yang mana yang telah follow saya pada episod pertama. Okey, interview pada hari ini juga kita akan mulakan dengan satu cerita pendek. Okey, cerita ni bermula pada 31 Januari 2016. Ya. Dah lama tu. Di Beach Street, Penang. Okey, sebagaimana anda tahu, Beach Street pada hari Ahad, okey, bukan sekarang sebelum MCO, Beach Street pada hari Ahad akan ditutup sementara dari pagi pukul 7 hingga pukul 1 tengah hari, di mana pelbagai aktiviti riadah dan juga stall-stall kreatif akan ada di sana. Okey, saya dan keluarga saya beriadah di sana, and then saya terserempak dengan satu signboard. Okay, signboard ni kata live caricature for RM RM10 for in black and white in 10 minutes. Okay lah, memang berbaloi kan. Okay, itu adalah experience pertama saya untuk dapatkan caricature. So saya tanyalah artis ni, nak check balik, RM10 for one drawing? Dan dia pun kata, yes sir. You want one? Saya pun kata yes. Okay, saya duduk depan dia. Dan 10 minit saya dapat caricature saya. So lepas ambil caricature ni, saya ambil name card artis ni dan balik. Okay, bagi yang nak tahu macam mana caricature tu, okay, caricature saya yang dibuat pada 31 Januari 2016.
Okey. Okay, lepas tu, satu minggu, saya tunjukkan karakter ni dekat member-member saya, dekat partner-partner saya. Dia orang pun suka. Dia orang kata, memang nampak profesional. Okey, dengan tu saya dapat satu idea untuk dapatkan lukisan-lukisan karakter ni sebagaimana yang saya dapat ni untuk klien-klien saya sebagai tanda terima kasih bagi klien-klien saya yang bagi event kat saya. So saya contact lah artis ni. In the end kami dapat berkomunikasi selalu and then saya follow Facebook beliau ni. And saya dapat tahu pelukis ni bukan caricature amateur tapi gila-gila profesional. Okey. Macam yang kita tengok sekarang. Okey. Ini adalah satu daripada caricature yang beliau buat. Okey, ada lagi satu sampel. Okay, caricature ni boleh anda lihat juga di Facebook page Encik Azmi. Dan kita akan share sebentar lagi. Lepas tu, yang ni special. Sebab kenapa? Kita akan bincangkan selepas dalam perbincangan kita ni, caricature ni dibuat daripada kopi. Kita minum kopi tapi artis ni buat lukisan guna kopi. Okey, kita tanya dia tengok sekali bagaimana dia akan lakukannya. Okey. Okey, lepas saya follow dia lagi, beliau bukan saja lukis caricature bagi orang, tetapi beliau telah publish buku komik beliau sendiri. Bukan satu, bukan dua, tapi 3. Okey, mula-mulanya 2 judul yang dipublishkan dalam 2016 dan 2017. Okey, satu daripadanya adalah Tanjung Live. Kita nampak publish pada 2016. Okey, guest of honor adalah Datuk Lat. Yang mana yang kita tahu Datuk Lat ini juga adalah seorang pekomik yang memang profesional yang diketahui ramai di Malaysia. Okay, ini buku kedua beliau berjudul Little Mama. Okey, buku ni sebagaimana yang kita tahu, kita boleh nampak kat sini, adalah antara 50 best Malaysian titles yang di-ratekan oleh International Rights pada 2016 dan 2017 oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Memang profesional kan? Okey. Lepas tu kami dua bersama-sama bincang untuk support sama sekali di event-event dan juga bagi corporate client saya dan juga public client saya. Tiba-tiba saya dapat information yang brother ni buat mural dekat Taman Semilang. Best gila mural ni. Okey, yang mana yang duduk dekat seberang tu, jikalau anda ada masa boleh pergi ke Taman Semilang, anda boleh nampak mural ni dekat sana. Dekat taman permainan yang besar, dekat dalam di tengah-tengah Taman Semilang, Seberang Jaya. Okey, bukan satu mural saja. Lepas tu bila saya follow, saya pun tahu beliau ni memang professional mural sketcher. Ini untuk Majlis Pembenaran Pulau Pinang. Okay, ini di Provinsi Wellesley. Okey, yang ni di satu restoran. Okey, yang ni, yang mana di Pulau Pinang anda pernah selalu terserempak dekat Balai Bomba Church Street. Anda pernah nampak mural ni, tapi sekarang anda tahu mural ni dilukis oleh Encik Azmi Hussein. Okey, mural-mural lain anda boleh nampaknya di sekitar Pulau Pinang. Yang ni dekat Tanjung, dekat underpass. Okay, ini juga dekat dengan town area. Okey, lepas dapat tahu yang beliau ni pelukis mural, saya juga dapat tahu artis ni lakukan Malaysia Book of Record pada Mac 2017. Okey, rekod yang beliau lakukan adalah most caricature live painting in 24 hours dengan melukis 3,200 caricature dalam masa 24 jam. Banyak tu. Okey, kita boleh saksikan. Ni adalah antara caricature yang beliau lakukan untuk Malaysia Book of Record. Okey, dan special yang mana pada yang saat-saat akhir, beliau lukiskan caricature bagi CM kita pada masa sekarang. Dan ini adalah Malaysia Book of Record beliau.
the most number of live caricature drawn in 24 hours, iaitu 320 caricature dalam masa 24 jam. Okey, lepas beliau buat Malaysia Book of Record ni, beliau publish buku ketiga berjudul Little Mamak Lost in Bagan. Okey, Little Mamak Lost in Bagan ni dilancarkan pada perasmian di 2017 oleh Yang Amat Berhormat Tuan Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang pada masa tu. Okey, itu dia Encik Azmi dengan buku Lost in Bagan beliau. Okey, pada tahun seterusnya, pada 2018, beliau ni peroleh anugerah pekomik kembara daripada Pekomik Malaysia di PWTC. Itu dia penyampaian anugerah komik kembara pada 1 Mei 2018. Okey, selepas semua ni berlaku, sampai masa tu, artis ni tidak pernah bagi tahu saya tentang journey of life beliau, bagaimana beliau jadi pelukis caricature atau komik. Okey, the most life-changing moment untuk saya berlaku pada suatu hari, iaitu pada 20 April di program TEDx Bayar Lepas. Okey, bila saya saksikan perbualan beliau di TEDx ni, beliau menjadi suatu inspirasi yang penting di hidup saya, di mana Encik Azmi Hussein ni menceritakan journey of life beliau yang bertajuk Art Make Me Fly di sana. Okey, yang mana siapa-siapa yang nak saksikan program yang beliau telah lakukan, okey, recording tu ada di YouTube juga. Anda boleh saksikan selepas rancangan ini. Okey, anda boleh just search Azmi Hussein ataupun TEDx Bayar Lepas. Anda boleh saksikan apa yang diceritakan oleh Encik Azmi Hussein pada hari itu. Okey, ini adalah TEDx di Bayar Lepas, TEDx Bayar Lepas di PSDC, dan saya juga seorang peserta pada hari itu. Artis kita pada hari ini yang jadi Superman yang saya kagumi, dan tak berhenti di sana. Pada 2019, Ogos 25, beliau lakukan satu lagi Malaysia Book of Record. Okey, kalau nak tahu apa rekod yang beliau lakukan, mari kita mulakan perbualan kita dengan Superman of Comic and Caricature dan juga BMX biker ni, dan juga banyak lagi bakat beliau yang kita akan tahui dalam perbualan kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita jemput Encik Azmi Hussein. Hai brother. Hai brother, apa khabar? Hai, khabar baik. Apa khabar brother? Ya, khabar baik. Okey. Bagaimana MCO pada Encik Azmi Hussein ni? Okey. So far tak banyak beza lah, sebab kebanyakan masanya akan spend kat sini. Buat I punya kartun apa semua tu tak banyak beza lah. Cuma macam murals, aktiviti luar live tu tak dapat nak buat masa ni. Okey, no problem. Okay, so Encik Azmi Hussein nak bagi tahu nak buat opening untuk peminat-peminat Azmi Hussein, boleh buat sekarang. Okay, thank you brother. Actually bila tengok clipping tadi tu semua rasa macam back to the future. Tengok balik semua kan, banyak research yang brother buat. Thank you so much for that. And thanks untuk everyone yang masuk dalam live ni untuk tonton temu bual saya bersama brother Wino. Saya Azmi Hussein, kartunis. Umur saya 36 tahun. Berasal dari Batu, Pulau Pinang. Kini menetap di Falim, Pulau Pinang Island. So, saya mula berkecimpung dalam bidang ni sejak tahun 2010. 2010 tu saya buat macam part time lah. Saya masih buat kerja lain masa tu. 2013 saya full time, saya quit saya punya work dan jadi full time kartunis lah. So sampai sekarang. Okey, terima kasih Azmi Hussein. Okey, kita akan tahu lagi journey of life Encik Azmi Hussein sebentar lagi.
Okey, seperti mana saya dapat tahu pada program TEDx bulan lepas tu, memang suatu inspirasi yang besar pada saya, Cik Azmi Hussein. Okey, kita akan mulakan perbualan kita pada hari ini dengan clipping ni. Okey, clipping ni saya ambil dekat Facebook Cik Azmi Hussein. Okay. Choose a job you love and you will never to work a day in your life. Okay. Apa pandangan Cik Azmi Hussein tentang clipping ni? Okay, sebab sebelum saya jadi kartunis ni, saya dah pernah buat macam-macam kerja lah. Sejak dari sekolah lagi, masa tu part time saya pernah, first kali saya ingat kerja saya kerja collect trolley. Masa tu ada makro hypermarket dekat Batu. First time ada pasar raya yang besar di Batu lah. Masa tu hampir dengan kampung saya. So saya lepas sekolah saya akan kerja part time untuk collect trolley ni. So gaji masa tu tak silap I RM15. So sekarang RM15 lukis satu caricature 10 minit boleh dapat RM15. I akan kerja dalam 5 ke 6 jam untuk dapatkan RM15 masa tu. Dan duit itulah saya spend untuk buat saya punya BMX apa semua masa tu. So dah buat macam-macam kerja. Lepas tu saya kerja kelang part time. Dan lepas sekolah pun saya kerja kelang, saya kerja kedai makan, saya kerja bancuk air, saya kerja buat mi goreng. Banyak nak list down. Saya pernah kerja sebagai concrete technician di IJM. Saya pernah kerja sebagai store assistant di DHL. Saya pernah kerja sebelum saya jadi kartunis ni, saya sukarelawan polis di Balai Polis Julutong. So berbeza bila kita kerja dengan seseorang, benda yang completely bukan kita punya minat ataupun kita punya hobi. Kita kerja semata-mata untuk dapatkan mata pencarian. So berbeza dengan something yang kita buat untuk kepuasan kita tapi orang bayar. So it's totally different. Macam atlet, macam pemuzik, sama juga artis ni. Kita buat benda yang kita suka, kita lukis, kita enjoy, kita dapat feel kan. Dan orang sanggup bayar. Benda ni tak terdetik masa saya kerja yang dulu-dulu tu. Sedangkan dah boleh ke melukis ni sejak bangku sekolah lagi. Tapi tak sangka yang orang akan sanggup untuk bayar untuk lukisan saya tu. So sekarang macam tak rasa pun macam kerja. Kadang-kadang tu adalah sebab saya bekerja juga untuk surat khabar lokal. So kadang ada pressure sikit. Tapi so far enjoy lah, tak rasa macam kerja. Kadang jiran-jiran pun pelik, dia ni kerja apa kan hari-hari dekat rumah pergi sana ke sini. So it's different lah dengan kerja yang lain-lain. Okay, Cik Azmi. So terima kasih untuk memberi penjelasan tu. Okay, sekarang the best part. Okay, kita pergi kepada soalan pertama. The journey of Encik Azmi with his art make me fly. Me ni ada maksud. Okay, me sebenarnya Encik Azmi sebagai pelukis di short form nama je sebagai me. Okay, dekat TEDx tu I rasa dekat 1 jam kan? Yep. Yeah, so kita nak short 40 minit. 40 minutes. Okay, so apa yang Cik Azmi bagi tahu dekat TEDx tu 40 minutes, kita nak bagi satu short version kepada semua orang yang di live ni. Okay. So start from the beginning Yeah, start from the Superman story. Superman story, okay. Yeah. Alright, Superman tu masa tadika dulu lah, masa tadika. Zaman tu tak ada lah superhero macam sekarang ni. Yang famous pun Superman, Thundercats. I ni 90s kid. So karakter-karakter masa tu Rainbow, Teenage Mutant Ninja Turtles. So saya sangat cakap apa, masa tu kecil lagi, kita tak tahu, kita nampak benda tu macam real kan. So macam ada cita-cita lah, one day I harap I ni boleh terbang macam Superman apa semua, something tak masuk akal budak-budak kan. Tapi I suka lukis karakter-karakter yang I tengok dekat TV masa tu. Saya akan balik
dari sekolah. Even masa sekolah pun saya akan lukis karakter-karakter tu. So masa first time masuk pertandingan masa tadika, pertandingan melukis, saya lukis karakter Superman. Memang lari tajuk lah, cikgu suruh lukis bunga. Tapi saya lukis Superman, tapi kat tangan dia tu ada bunga tu. So saya dapat first place. So yang tu yang jadi, yang cakap macam satu titik permulaan bagi saya. Saya rasa okay, saya ni something special yang tak sama dengan kawan-kawan lain. So masa kat sekolah rendah pun banyak menang tandingan-tandingan melukis apa semua. Even masa pendidikan sini, kawan-kawan akan bagi dia orang punya paper, I akan tolong lukiskan, dan lepas tu masa rehat dia orang kena belanja. So macam tu mula. Tapi lepas sekolah menengah saya lebih serius kepada BMX riding. And saya boleh kata tinggal aktiviti lukis ni bertahun-tahun jugalah. Sebab terlalu serius dengan BMX. Lepas tu, lepas dah berkahwin, saya stop BMX. Lepas dah ada anak apa semua, dah stop BMX apa tu semua, dan dah buat kerja-kerja lain. Yang saya cakap, saya pernah kerja sebagai sukarelawan polis. Pada tahun 2013, semua perkhidmatan sukarelawan polis di mana bawah Rela dan JPAM seluruh Malaysia dibekukan buat sementara waktu. So masa tu saya macam jobless lah, saya tak ada kerja. Dan satu hari saya sedang duduk di Padang Kota Lama. Masa tu agak broken lah. Di waktu saya tengah tak ada kerja tu, saya tengah cari kerja-kerja lain. Saya buat part time sebagai bicycle mechanic. Gaji lebih kurang dalam RM700. Tak cukup lah di Penang ni, orang cakap RM700 memang tak masuk akal nak survive. Yang mana dah ada family kan. Even bujang pun tak cukup. So masa tu dah berhutang dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik apa semua. Dah tak tahu nak buat apa. So satu hari tu saya dekat Padang Kota Lama. Poket saya ada dalam lebih kurang RM2.50. Isteri saya mengandung masa tu. Dan saya tengah blur, saya tak tahu nak buat apa. Saya nak pinjam duit dekat bos saya pun, saya baru kerja kat situ. Satu saat yang sangat susah. Saya tak tahu kalau orang lain boleh handle ke tak pada masa tu. Tapi orang cakap, Tuhan nak tunjukkan saya sesuatu. Saya nampak satu turis bas berhenti kat situ dan nampak ramai turis turun dari bas tu dan jalan masuk ke dalam Fort Caversham. Seperti yang saya kata tadi, tahun 2010 saya dah mula buat part time caricature, tapi saya rasa macam benda tu, masa tu skill saya tak cukup bagus. Saya rasa saya tak mau continue lepas tu kan. Tapi bila 2013, pada hari tu, saya rasa okay, why not saya lukis orang-orang yang turun dari bas tu, mungkin dia orang boleh bagi saya duit dan saya boleh survive untuk hari tu. So saya balik ke rumah, saya ambil saya punya drawing block dengan marker pen apa semua, saya pergi balik tempat tu dan duduk di bawah pokok, saya just tulis kat kertas live caricature RM10, saya lekat kat batu tu dan saya duduk. Tak ada equipment lain dekat saya, cuma ada drawing block dengan marker pen. Dan saya duduk situ hampir dalam setengah ke 1 jam macam tu lah. Dan baru saya dapat seorang customer, warga Perancis. Saya lukis dia hampir 30 minit. Sekarang saya boleh lukis dalam 5 minit. Less than 5 minit. Masa tu saya lukis dia setengah jam. 30 minit. Orang tu pun dah berpeluh-peluh habis. Tak tahu nak komen apa kan. Dia dah duduk, saya lukis dia. Langsung tak jadi. Lukisan tu sangat buruk. Saya pun malu nak tunjuk kat dia. Tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi bila saya tunjuk lukisan tu, dia ketawakan saya. Dia bukan ketawakan saya, dia gelak. Dia macam nak kata dia happy ke dia marah, kita tak tahu kan perasaan dia dalam tu. Tapi kalau saya di tempat dia, mungkin saya akan marah. Tapi dia gelak dan dia appreciate artwork saya tu. Dia cakap, this is funny. Kan? Dan dia ambil lukisan tu, dia bagi saya RM10. Dan RM10 tu lah yang jadi satu permulaan. Macam bagi saya semangat. Okey, titik peluh saya sendiri. Saya dapat RM10 tu. Dan lepas orang tu beredar, datang pula satu couple Japanese. Saya lukis diorang dan lepas tu ada lagi orang lokal dan turis yang datang lukis. Hari pertama tu saya dapat earn lebih dari RM200. RM210. Hari pertama dari RM2.50 dalam poket sampai ke RM200 lebih. So dari situ saya mula, saya balik, saya decide okay, ini saya nak jadikan profession saya. Every day saya akan ke sana. Daripada drawing block ke marker pen saja,
Saya beli equipment lain, saya mula buat banner apa semua. Then biasalah benda tu cakap macam tak legal kan, duduk kat tempat awam dan buat lukisan ni. Saya tak ada lesen apa-apa. Ada penguatkuasa datang cakap tak boleh buat benda-benda ni dekat sini. Then saya cari satu lokasi yang tetap. Saya dapat tempat di Made in Penang Interactive Museum. First 3D museum di Penang. So saya sewa tapak di situ. Dari situ saya mula work on saya punya komik. Sebab every time saya try, masa awal-awal start tu saya belajar lukis portrait dengan A. Rashid, lukis portrait Pulau Pinang. Tapi dalam diri saya ni saya sentiasa dengar something macam aku ni bukan portrait artist, aku ni nak jadi cartoonist. So yang tu yang I punya cita-cita kan, nak jadi seorang cartoonist macam Datuk Lat apa semua. So lepas tu saya mula develop, saya mula cari bahan-bahan rujukan, saya tengok banyak video dalam YouTube apa semua, belajar. Then saya buat komik pertama saya, Tanjung Life, dirasmikan oleh Datuk Lat. Lepas tu another year saya buat buku kedua, The Little Mama. Then saya rasa benda ni tak cukup. Bila saya buat sesuatu saya rasa macam tak cukup. Saya ni jenis tak cepat puas. Apa benda pun yang saya buat saya rasa macam tak puas. Saya nak buat something lagi, saya nak try sesuatu yang baru lagi. Dan saya mula buat practice untuk buat record, Malaysian Book of Record. Dan lepas record tu saya try, lepas record pertama tu saya nak try world record. Tapi requirement dia banyak dia punya term and condition tu. So I hold dulu cita-cita tu. Mungkin saya akan buat tak lama lagi lah. Dan lepas tu baru buku ketiga dan second record. Oh panjang. Okay. Terima kasih Encik Azmi. So, sorry bro, tak sebagai pendekkan lagi. Terlampau panjang. memang. Ada lagi banyak episod dalam cerita tu. So, siapa yang nak tahu the full story, the full journey of Mr. Azmi Hussein and his art Make Me Fly. Kenapa dia ada Make Me Fly tu? Nak tahu? Pergi ke YouTube, cari search Azmi Hussein TEDx Bayang Lepas. So anda boleh saksikan video yang beliau telah berbincang dengan semua orang pada TEDx Bayang Lepas tu. Dalam tu ada satu hint bagaimana lukisan Encik Azmi tu mendapatkan Encik Azmi ni terbang. Okey. Encik Azmi, kita akan pergi kepada satu lagi shot. Okey. Yang ni memang klasik lah. This is on 2019. Okay. Ini apabila Cik Azmi melakukan rekod kedua, iaitu the longest coffee painting in Malaysia. Itu dia rekod kedua. Okay, ini dilakukan di Starbucks Karpal Singh Drive. Ya. Okay. So dirasmikan oleh CM kita pada hari ini ya. Yes. Ini adalah paper cutting di Star. Cartoonist enter Malaysian Book of Record with painting of coffee bean. Okay. Nak tanya ni, Cik Azmi. Macam mana inspirasi? Sebab kita orang ni minum kopi, just minum aja. Lepas tu baru dapat inspirasi untuk yang lain. Tapi macam mana Cik Azmi ni dapat inspirasi untuk buat lukisan guna kopi? Okay, macam saya cakap tadi, saya seorang yang sentiasa tak puas dengan apa yang saya buat. So saya cuba nak cari kelainan dalam berkarya. Jadi masa tengah duk tengok video dekat YouTube tu, one day saya dapat saya tonton satu video ni. Seorang artis luar negara ni dia buat painting gunakan kopi. Saya rasa macam benda ni something yang menarik sebab biasanya bila kita tengok satu artwork tu, kita cuma guna deria kita yang ada ni mata untuk melihat. Tapi bila contoh like performing art, kita gunakan deria mata dan telinga untuk dengar. Tapi yang ni sesuatu yang baru tau, kita guna deria mata untuk melihat dan deria hidung kita untuk bau.
artwork tu. So something yang special sebab saya ni coffee lover. So saya suka bau kopi tu. Dan saya mula cuba untuk buat tu artwork gunakan kopi. Tapi mula-mula tu tak tahu kan. Ingatkan guna kopi apa-apa pun boleh. Saya just guna kopi yang murah tu, kopi cap apa tak ingat dah lah, tapi kopi yang murah lah, bukan kopi yang ada standard sikit. Sebab saya takut rosak lukisan tu. Dan lama kelamaan baru bila saya study sikit, saya tahu okay, bila nak buat satu artwork ni, nak gunakan kopi, kita gunakan kopi yang berkualiti tinggi. Yang biasanya saya guna yang ada gold. Macam kita tengok kat supermarket, ada Bond Cafe, ada Nescafe Gold, macam tu kan. So saya mula guna gold punya ni, saya dapat color yang sangat menarik, sangat vibrant color tu. Dan keistimewaan coffee painting ni, dia lama kelamaan dia takkan pudar, dia makin mature color tu, makin gelap lukisan tu, makin cantik. Dan baru datang idea, okay, why not I buat satu rekod. Bila saya search dalam Guinness punya website, tak ada lagi orang buat rekod bagi kategori longest coffee painting. Cuma macam saya cakap tadi, banyak term and condition dia, so I buat dalam Malaysian Book of Record dulu. So kami berharap next bukan Malaysia Book of Record, kita aim pada Guinness Book of Record. Tak lama lagi. Ya, tak lama lagi. Okey. Okey, di mana Cik Azmi Hussein, lukisan Cik Azmi Hussein dikeluarkan di Buletin Mutiara. And okey, yang ni di Star, di mana Cik Azmi Hussein diberi penghargaan bagi caricature yang beliau telah lakukan dan juga informasi tentang Book of Record yang beliau menyertai, Malaysia Book of Record yang beliau menyertai pada yang pertama kali for the 320 drawing in 24 hours. Kita pergi kepada soalan kedua. Okay. Mana pengalaman pertama bila memegang buku komik Tanjung Life yang telah dipublish. What was your experience? Okay, first time nak publish buku pertama ni agak susah sikit lah sebab saya seorang artis yang baru masa tu. Tak ada pengalaman lagi. So saya ke sana ke sini cari publisher, banyak proposal yang saya hantar semua kena reject, banyak saya punya artwork yang dia orang tak layan. Saya sebelum dapat publisher ni, saya pernah kena reject lebih kurang dalam 13 publisher yang reject work saya ni. Then baru seorang rakan saya nama Yok Pen dari Arts Ed, dia yang kenalkan saya dengan Clarity Publishing. Kebetulan Clarity Publishing masa tu sedang terbitkan buku-buku yang related dengan Penang lah. Macam masakan Penang, gambar-gambar tentang Penang, street art Penang. So bila dia tengok artwork saya ni something yang related dengan Penang dalam bentuk komik, so dia rasa yang tu sesuatu yang baru untuk dia punya penerbitan lah. So dia agree untuk terbitkan buku tu. Dan saya ambil masa lebih kurang 3 bulan untuk buat research dan hasilkan buku tu. Dan itulah cita-cita saya nak jadi macam idola saya, Datuk Lat. So saya berhasrat untuk menjemput Datuk Lat sendiri untuk rasmikan buku pertama ni. So kalau tengok kat situ ada gambar yang satu karakter sedang kayuh beca tu. Nama dia Joji. So Joji ni saya create satu karakter di mana Joji ni yang represent diri saya. So di mana semua scene yang dalam buku tu akan ada Joji lah. So saya dapat bertemu Datuk Lat melalui seorang lagi kartunis, Abang Mi. Abang Mi dia punya ejaan Mi, dia punya nickname pun Mi juga tapi M-I-E. Saya guna M-E. So that's why ramai orang kadang dia orang confuse antara Mi, M-E dengan M-I-E ni. So lepas tu yang saya dah tukar, saya dah just guna nama asal saya Azmi Hussein. Sekarang tak guna ME lagi. Dan masa pertama kali saya pegang buku yang diterbitkan tu, publisher saya Ross dengan Pepsi datang ke 3D Museum bagi saya tengok cetakan pertama buku tu. Macam nak menangis lah. Dan saya ingat lagi kata-kata Pepsi. Dia bagi-bagi je buku tu, dia tengok muka dia cakap, please don't cry. So macam sangat terharu lah tengok akhirnya macam dreams come true kan.
Dan bila saya ke Ipoh, sekali lagi Datuk Lat jemput saya ke rumah dia. Saya pergi ke Ipoh dan beliau setuju untuk datang untuk perasmian tu. Saya balik, saya cakap kat publisher pun mula-mula dia tak percaya. Dia cakap, betul ke Datuk Lat nak datang? Kita nak buat banner semua ni, you jangan main-main. Dia cakap, betul. And on that day, 14 February 2005, pagi tu bila Datuk Lat datang je, I macam flying. Itu first moment lah I fly kan. Dan selamat dirasmikan buku ni dan di antara banyak-banyak buku Tanjung Life yang banyak dapat respon yang baik lah daripada pembeli. Itu pengalaman Tanjung Life. Kita pergi pada soalan ketiga. Kejayaan yang memberi air mata kegembiraan dan juga kegagalan yang mengubah hidup Cik Azmi. Kejayaan yang memberi air mata kegembiraan itulah yang tadi saya cakap, first time dapat publish book tu. Masa tu semua family saya datang untuk majlis perasmian tu. Saya rasa sangat happy sebab abang saya, kakak saya, wife, family dia semua datang masa tu. So macam happy lah kan. Dan sangat terharu masa tu. And tu first time saya rasa saya dapat feel the success kan. Ramai orang kat luar sana tu dia belum dapat feel lagi success tu punya. Dia lain macam tau bro, I tak tahu nak cakap macam mana. Benda tu kena feel sendiri baru dapat faham lah how the success feel. It's really luar daripada jangkaan kita kan. So happy. Sebab masa I kecil dulu, abang I pernah pukul sebab I asyik melukis. Sebab saya ni asyik melukis, bila balik sekolah je dia nak spot check I punya beg sekolah, dia akan tuang beg sekolah tu penuh dengan kertas lukisan, bergulung-gulung kertas lukisan. Dia cakap, apa ni, nak belajar ini ke kan? Pang nanti kena kan dengan dia. Dan bila tengok abang saya sendiri datang masa perasmian tu, saya rasa sangat happy lah. Something yang I dah tunjukkan kat dia orang, I dah buktikan kat dia orang, I bukan main-main dengan benda tu kan. Dan kegagalan yang mengubah hidup saya, itulah masa I lost job masa tu, masa I jobless tu. Banyak kegagalan, banyak ujian, dugaan masa tu. Dah lah tengah tak ada kerja, motorbike hilang, kereta accident masa tu. Macam-macam dugaan. Dia datang semua sekali tau brother. Macam tak boleh nak handle dah. Kalau orang yang jenis tak ada kesabaran tu rasa dah bunuh diri dah. Pernah terfikir sampai ke level tu, tapi itulah life is, kita kena still jalan juga walau apa pun yang berlaku kan. Itulah kegagalan mengajar kita erti kehidupan. Ya, macam Cik Azmi beritahu, memang pada masa sekarang pun ramai yang sedang melalui kesusahan seperti mana yang Cik Azmi lalui dulu. Matlamat utama program Converse with Vista Studio ini adalah untuk dapatkan inspirasi yang positif daripada semua interviewer kita, di mana apa yang Encik Azmi ceritakan tadi, pengalaman Encik Azmi akan jadi satu inspirasi bagi yang di mana pada masa sekarang dalam situasi yang sama. So sebagaimana Encik Azmi beritahu, kita kena cari sesuatu yang ada dengan kita sendiri untuk keluar daripada problem dia, ataupun cari resolution daripada problem tu daripada kita sendiri. Sebab kebiasaannya kita dah biasakan diri kita dengan suka komplain. Kita akan komplain, kita tak cukup tu, kita tak cukup ni, kita nak start business, tak cukup modal, kita nak buat sesuatu, kita tak ada masa. Tapi kita tak gunakan apa yang ada dengan kita untuk membuktikan sesuatu. Contoh masa tu I tak ada equipment yang cukup untuk buat komik apa semua. I tak tahu nak guna pen yang mana nak buat, tapi I gunakan ada dengan I masa tu untuk hasilkan buku pertama. Masa tu I tak tahu apa beza brush pen, apa mata ni 0. berapa, macam mana nak buat shading apa semua. Tapi I guna apa yang ada. I just gunakan YouTube untuk belajar basic-basic tu. I banyak bertanya, macam contoh Abang Mi banyak tunjuk ajar, kartunis Sirih, A. Rashid, pelukis portrait juga banyak bagi tunjuk ajar, dan rakan-rakan lain-lain
Mamu, Baloi, Pak Id, semua rakan artis kat Penang ni banyak membantu saya masa tu. So kita kadang segan, kita nak tanya ke orang pun kita segan, kalau tanya ni dia nanti rasa kita macam nak curi idea ke something. Jangan segan. Jangan segan untuk mencuba, jangan segan untuk bertanya. So lagi banyak kita mencuba, lagi banyak kita bertanya, kita boleh. So gunakan apa yang ada, jangan always complain. Tak ada tu, tak ada ni kan. Ya, memang benar Cik Azmi. Okey, kita dah pergi ke segmen-segmen yang inspirasi. So we go to a different part. Kita pergi ke part yang enjoyment sikit. Okey. Saya nak tanya tentang information ini. Medal ni. Okay, masa ni first time ever Malaysian Board of Record buat live show di Penang. So dia jemput semua record holder yang ada dekat Penang ni untuk yang mana yang boleh perform masa tu lah, untuk buat performance. So saya baru habis buat yang record coffee painting lah masa tu. Dan Malaysian Board of Record baru saja lancarkan buku Malaysian Board of Record edisi ke-11. Dalam buku tu ada saya punya rekod pertama yang 24 hours dah ada dalam tu. So lepas saya buat live performance of coffee painting. Saya lukis fairy masa tu rasanya. Ya, fairy. So sebab saya ada consistently saya buat rekod kan. So dia bagi sebuah lagi gold medal as a honor lah untuk I masa tu. So yang ni something yang sangat special. Okay, cakap pasal coffee drawing ni. Okay, kita nak cakap pasal drawing ni pula. John Wick. John Wick, ya. Yeah. So bila John Wick needs a break. Dia tak ada pistol kan, dia bagi coffee. Ya. Yeah. Lukisan ni actually saya tak siapkan, sampai sekarang tak siapkan, dia berhenti kat situ. Sebab tak siap lagi. Tak siap lagi. Kadang depends on mood jugalah kan, bila nak hasilkan sesuatu tu, dia bila mood dia tak kena, dia tak jadilah. Tapi memang kat sini dah dapat dah dia punya rupa John Wick tu kan. Saya just ubah daripada pistol tu, gun tu, tukar kepada coffee cup. So like everyone bagi coffee kepada John Wick kita. So sama juga saya buat dengan coffee masa tu. Saya tak tahu masa tu mood crash. Tak tahu pasal apa, saya berhenti kat situ. Sampai sekarang lukisan ni berhenti kat situ saja. Tak sangka bro akan highlight yang lain. Saya ingat memang lukisan tu, dia punya lakaran tu memang macam tu, tapi tak perasan lah dia tak habis. Dia ada coffee cup, keliling dia tu ada coffee cup. Tak siap lagi lukisan ni. Okay. Saya rasa lepas ni mesti ada mood dah, sebab dah tunjuk kat semua orang kan. Ya. Okay, next kita akan pergi kepada talent other than lukisan. BMX. Okay. Ya. BMX ni sama juga. Dari tadika dulu I minat BMX. Masa tu orang panggil bicycle motocross. So masa tu mak belikan I satu bicycle yang kecil. Bicycle BMX yang kecil. Dekat dia punya padding tu ada tulis besar je BMX. Sejak tu saya dah berminat dengan 3 huruf tu. BMX ni sentiasa ada dalam life saya. Tak pernah terfikir akan berhenti riding, sebab masa muda-muda dulu, masa ride BMX ni selalu cakap kat member, aku akan main selagi aku mampu, selagi kaki aku boleh jalan, aku akan main BMX. Tapi itulah, bila dah berkeluarga ni, kena jaga kesihatan, kena jaga anggota tubuh badan ni, lebih-lebih lagi bila dah jadi artis, nak cari makan kena guna tangan bro, so takut juga kalau injured ke apa happen. So saya terpaksa tinggalkan hobi ni. Tapi yang ni juga sesuatu yang sangat saya enjoy dalam life saya. Benda paling saya enjoy BMX. Zaman BMX tu memang takkan kembali lagi lah. Memang best masa tu. Tak ada gadget yang canggih-canggih. The only entertainment yang ada BMX lah. Belajar buat trick apa semua. Dan saya pernah wakil Penang untuk ke ASEAN X Tour tahun 2004 kalau tak silap saya. Masa tu saya dapat tempat pertama.
di kejohanan tertutup Pulau Pinang, BMX. Masa tu dapat tempat pertama dan dia orang hantar ke ASEAN Next Tour. Tapi itulah bila pergi peringkat Asia dapat nombor 32. Tapi okey lah, yang masuk tu hampir 80 lebih kan. Jadi 32 still okey lagi lah bagi kategori beginner. Bukan saja BMX yang mana yang follow Cik Azmi dalam Facebook dengan Instagram, kita tahu yang Cik Azmi ni sekarang dalam minat skipping rope kan? Skipping rope, jump rope. Jump rope. Kita akan pergi kepada satu yang interesting. Caricature rap. Caricature rap. Okay. Masa ride BMX dulu, masa saya main sentiasa ada earphone dekat telinga, sentiasa dengar lagu, dan saya peminat rap lah, hip hop. So tahun 1996, masa tu kalau siapa yang minat rap ni dia kenal lah Tupac Shakur. Masa tu Tupac Shakur baru kena tembak, baru mati kan. Masa tu saya dah mula dengar lagu rap. Kalau saya cakap dekat kawan-kawan kat sekolah pasal lagu rap ni, dia orang pun pelik, dia orang tak pernah dengar. Dia orang tahu With Me, Shaggy, Mr. Bombastic, something macam tu kan. Kita dah dengar Snoop Dogg, Tupac, Notorious B.I.G. So minat rap dari dulu. Dan masa main BMX pun selalu dressing macam hip hopers lah. Zaman tu 2001, zaman kegemilangan rap dan hip hop. Di mana baru nama-nama macam Eminem dan Too Fat untuk local semua mula naik limbik sikit kan. Masa tu memang Cek Buster lah, dia orang menang Academy Award apa semua. So minat hip hop ni dah lama, dan bila dah jadi caricature artist, saya suka explore dengan lukis karakter-karakter rappers ni. Sebab rappers ni dia orang punya features tu memang outstanding. Dia ada gaya tersendiri kan, ada yang berbibir besar, ada yang botak nampak ranggi kan. Saya suka lukis karakter-karakter macam tu. Saya tak suka lukis karakter-karakter yang nampak normal, skema macam K-pop artis tu macam ada macam tak berapa menarik kan. Saya suka yang sekarang sikit. So rappers tu sentiasa jadi pilihan. Rappers pun adalah satu inspirasi kepada kita semua. 90s kids memang, 80s dengan 90s kids. Satu yang lagi best, masa saya buat 24 hours punya rekod, tiba-tiba saya pun tak sangka, saya tak pernah jumpa dia sebelum ni. Guest bro last week, Rabbit Mac, brother Rabbit Mac datang untuk rekod saya. Masa saya buat 24 jam tu, Rabbit Mac datang, saya macam Rabbit Mac come to my show. Wow, that's the best moment lah. So, Rabbit Mac seorang yang maybe satu hari nanti kita akan bertemu lagi lah dengan Rabbit Mac bila dia datang ke sini. I'll inform you. Okay, lagi satu clipping yang kita nak tengok. Yang ni tak sangka Cik Azmi boleh berjumpa dengan Agong kita. Ini selepas beliau jadi Agong ataupun sebelum? Selepas. Ini dekat mana ni? Ni dekat Bukit Bendera. Masa tu saya lebih kurang 2 minggu sebelum Yang Amat Berhormat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong nak datang melawat Pulau Pinang. Perbadanan Bukit Bendera panggil saya buat satu mural dekat sana. Macam graffiti lah dekat dia punya satu kontainer dekat bahagian orang nak turun train tu. So saya dapat tahu yang Agong akan datang buat lawatan lah. Dan saya tanya dekat pegawai dekat situ, cakap boleh tak masa Agong datang tu saya nak present dia painting. Dia cakap okey juga idea tu kan, bagus kan. Then tapi kita tak tahu yang ada protokol, it's not easy to get close to him. Bukan semua orang boleh bagi hadiah macam tu saja dekat Yang di-Pertuan Agong. Kan, sebab dia ada dia punya security dia ada dia punya protokol dia, kita punya dress code kita untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia kan. Jadi saya pun macam 50-50, boleh ke tak nak bagi lukisan ni. Actually lukisan ni saya buat sehari sebelum Agong datang melawat.
So malam tu baru saya siap lukisan tu. The next day pagi tu saya pergi frame, petang tu dah nak bagi dekat Agong. Tapi bila saya Fresh sampai dekat Bukit Bendera tu, seorang anggota polis datang tanya apa tu dekat tangan kan. Saya cakap saya ada hadiah nak bagi dekat yang di-Pertuan Agong. Dia cakap tak boleh, minta maaf. Tapi dia cakap tu okey lah, dia just cakap benda ni ada protokol, you kena dapatkan kebenaran apa semua baru boleh bagi kan. Dan bila I jumpa pegawai Bukit Bendera tu, I cakap apa bang, that day dia cakap saya boleh bagi hadiah kepada Agong kan. Sekarang dia orang cakap tak boleh. Dia pun macam blur, dia pun cakap maaf Hazmi, ini memang kena ikut protokol, kita tak boleh simply bagi kan. Tapi bila Agong sampai, masa tu saya dah letakkan lukisan ni di satu tempat. Masa tu yang ada sebelah saya tu Abah Rizwan dari Imkom. Abah Rizwan lah yang banyak tolong masa tu. So Abah Rizwan dah sembunyikan lukisan tu di satu tempat, takut dirampas. Jadi kami dah sembunyikan, kami just tunggu kehadiran Agong, dapat salam, dapat tegur pun cukup lah kan. Tapi bila Agong sampai saja, saya punya thought dah lain. Saya nampak dia very humble, very down to earth, like sangat ramah dengan masyarakat. Dia tak ada, kalau orang yang tak kenal lah, contoh kalau turis kalau tengok pun dia tak cakap ni he's a king, you know, like very simple. No, dia salam dengan semua orang yang ada dekat situ, semua very. Dan I cakap, okay, I nak bagi juga lukisan ni dekat dia. I dah buat susah-susah, I nak bagi juga lukisan ni kepada yang di-Pertuan Agong. Then saya tunggu sampai Agong buat lawatan dekat atas Bukit Bendera dan dia nak turun balik. Hampir 4 jam saya dengan Abah Rizwan dekat situ. Dan bila Agong nak turun je, Agong dah sampai ke bawah. Agong tengah jalan nak keluar dari situ. Semua orang berbaris, nak bersalam dengan dia. Dan saya dari jauh, saya tunjuk signal dekat Abah Rizwan dan Abah Rizwan bawa lari lukisan tu datang. Dan bila Agong sampai je depan saya salam dan saya cakap, ampun tuanku, saya ada hadiah untuk tuanku. Dia cakap, hadiah? Untuk saya dia cakap. Dia tak ada beta-beta tau, dia macam very simple. Dia cakap untuk saya ke? Ya. Untuk tuanku, saya ada lukisan. Mana nak tengok? Dan bila I tunjuk, dia cakap, wah cantik ni, dia cakap. Then bila I cakap, I lukis ni guna kopi, dia lagi excited. Lukis guna kopi? Oh, dia kata dah banyak painting dia dapat sebelum ni. Actually dia banyak painting kat istana, tapi first time dapat lukisan kopi dan Agong sangat happy lah masa tu. Dan kebetulan yang nampak tangan tengah tangkap gambar dengan phone tu kan, yang tu seorang kakak yang berdiri kat situ. Saya bagi saya punya phone untuk tangkap gambar tu. Lepas Agong dah beredar, baru kakak tu bagi balik phone. Saya tengok gambar tu blur. Macam mana you tengok screen I sekarang, macam tu gambar yang dia tangkap. Alamak. I dah blur. Dia tangkap satu gambar saja dan gambar tu blur. I rasa macam betul-betul patah hati, dah dapat peluang sekali Pertuan Agong kan. Then gambar pula blur. Luckily gambar yang anda sedang tengok sekarang ni saya dapatkan daripada fotografer, daripada news ni. Luckily dapat juga gambar ni. Memang tidak menangis. Effort yang Cik Azmi buat tu tak berbazir. And then boleh proud to say lukisan seorang artis daripada Pulau Pinang ada dekat istana dengan suatu memori yang paling interesting kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Agong kita juga. Betul. Okay, next kita nak tengok pasal ni. Tadi saya duk ceritakan tentang informasi ni dekat semua bila kita ada satu technical problem tu. So interview ni dibuat oleh channel View TV di Hong Kong ya? Dari Hong Kong? Yes. Ya, dari Hong Kong. Macam mana pengalaman tu? Dia orang contact saya sebulan sebelum nak datang tu. Dia cakap dia tengok news pasal saya buat record coffee painting dengan Starbucks tu dalam television ke, kalau tak silap television ataupun YouTube. Then dia dapat contact saya, dapat contact seorang di KL, dan orang tu yang contact saya lah. Cakap dia orang nak datang interview. Masa tu coronavirus dah start di China apa semua dah start, cuma kat Malaysia ni dia belum lagi tutup border untuk turis apa semua.
I pun macam risau juga kan. Then tapi okey lah, dia orang datang-datang, dia orang dah cakap, oh, we all safe kan, don't worry. Then dia interview saya untuk siarkan dalam channel View TV Hong Kong tu lah. Tapi masa dia interview saya cakap dalam bahasa Inggeris. Tapi bila dia orang telekas dekat sana, dia ada voice over dalam bahasa Mandarin, Mandarin atau Cantonese lah. So macam Cantonese kalau tak silap kan. Bila I tengok interview tu macam funny, macam saya cakap dalam bahasa Hong Kong kan. So tu satu pengalaman yang sangat melawak, lucu jugalah. So clipping tu apa, video tu Cik Azmi ada save ke ataupun diorang bagi ke? I ada upload dekat channel YouTube saya, ada clipping tu. Ada. Dia Okey. dia hantar link untuk download, dan saya download dan saya tanya, minta kebenaran dari dia orang, dan baru saya upload dekat saya punya channel. So nak tengok macam mana Cik Azmi punya interview tu dalam bahasa Cantonese, saya rasa kita boleh dekat YouTube, dia ada subtitle kan. So kita boleh tengok dengan subtitle lah dekat YouTube Cik Azmi juga. Okay, now kita akan pergi kepada soalan yang terakhir sebab masa tak cukup. Sepatutnya kita kena habiskan dekat 9.30, tapi disebabkan problem teknikal tadi kita extend sikit. Okay, so berkesempatan dengan apa yang kita sedang berpengalaman pada masa sekarang, iaitu PKP dengan COVID. Apa impact COVID-19 dan PKP pada industri komik dan caricature dan juga pada Cik Azmi, yang mana ia telah berubah sedikit sebab kita sedang melalui new normal life sekarang. So interest dan juga business yang kita lakukan juga telah berubah kepada new normal life tu. Bagaimana ini telah impact pada Cik Azmi? Okey, bagi saya ada impact tu. Saya tak nafikan. Seperti saya tak dapat nak pergi buat live caricature activity, saya tak dapat pergi buat saya punya murals. Banyak program-program di Penang telah dibatalkan terus. Contohnya Georgetown Festival. Ni sepatutnya tahun kedua saya join Georgetown Festival. Georgetown Festival dibatalkan, Heritage Day dibatalkan, aktiviti mingguan yang brother jumpa saya dulu, Occupy B Street juga dibatalkan terus tahun ni. Jadi ada sedikit impact, tapi itulah saya bersyukur sebab pada masa ni pada awal beberapa hari tu saya tak tahu nak buat apa. Saya pun dah macam buntu. Saya cuba cari peluang dalam platform online, saya post saya punya advertisement untuk order caricature online apa semua. Tiba-tiba seorang Datuk Seri Mahadi BZ, Datuk Seri Mahadi BZ, seorang usahawan, saya pernah jumpa beliau dulu dan kami pernah berbincang untuk hasilkan komik dia punya life story. Dan tak sangka pada masa seperti ni yang saya perlukan projek, dia contact saya sendiri, dia cakap Azmi masih berminat tak nak buat benda ni. Saya cakap why not, kita boleh start. So saya dapat projek tu, dan lepas beberapa hari ada lagi satu NGO dekat Penang ni contact saya untuk buat illustration buku kanak-kanak, children's storybook. So saya dapat 2 projek ni. So sepanjang PKP ni saya dekat rumah siapkan projek-projek ni lah. So tak begitu ketat. Cuma lepas ni kita tak tahu macam mana di masa-masa akan datang, kita tak tahu macam mana kita nak survive lagi kan. Sama ada keadaan ni akan pulih sekarang ataupun ambil masa yang lama, kita tak tahu. Tapi apa yang saya belajar, kita gunakan masa ni sebaik-baik yang mungkin. Macam saya mula sedar yang okey, macam brother kenalkan diri saya tadi, I buat komik, I buat caricature, I buat coffee painting, I buat murals, I buat illustration, banyak benda saya buat. Tapi bila saya tengok balik, saya dah mula lari daripada track yang asal saya tuju. Masa mula-mula saya nak jadi cartoonist, saya just fokus on nak buat komik tu. Kalau kita tengok successful people lah, macam contoh kita ambil dalam negara Datuk Lat. Datuk Lat is a cartoonist.
tak mungkin kita nak kata Datuk Lat ni dia tak boleh buat mural, dia tak boleh buat coffee painting yang saya buat, dia boleh buat benda tu. Sebab orang seni ni dia kebanyakannya dia multi talented. Tapi bila tengok orang yang very successful macam beliau, dia orang hanya fokus pada satu benda saja. Yang betul-betul yang ada passion, yang betul-betul yang dia berminat sangat-sangat. Contohnya Datuk Lat dengan komik dia sampai sekarang dia dah jadi seorang legenda yang sangat disegani oleh kartunis di seluruh dunia. And sama juga kalau kita tengok Walt Disney, kalau kat luar negara tu kita tengok Matt Groening kan, yang buat Simpsons, kartunis Garfield kan. Dia orang semua hanya fokus pada satu benda saja dan dia orang beri effort tu 100% pada satu benda yang sangat dia orang minat. Dan saya sedar okey saya dah lari topik banyak benda yang saya buat, tapi datang kekeliruan. Yang mana saya nak fokus? Yang mana identiti saya? Bila orang nak panggil saya, orang nak panggil SN artist ni, ni apa? Caricaturist ke, cartoonist ke, apa semua. So, okay, bila I dah terlampau keliru, I nak back to basic. I nak fokus on cartooning saja. So, saya mula buat research balik apa yang I dah tertinggal dulu, apa semua. Banyak I belajar balik online. Actually, online ni banyak platform, banyak benda yang kita boleh explore. Dan harap artis-artis lain gunakan masa ni sebaik mungkin. Asah bakat yang ada, cari peluang yang ada dekat luar sana tu, dan tak payah susah hati sangat lah. Benda ni akan berubah, benda ni akan kembali pulih tak lama lagi. So be strong. Ya, terima kasih Cik Azmi. Ya, seperti mana Cik Azmi bagi tahu, kita tak sangka apa yang kita lalui sekarang akan berlaku tahun 2020 yang kita sangka tu bukan ini, tapi kita telah lalui dan sedang lalui. Bukan kita saja, the whole world is impacted. Dan seperti mana Cik Azmi telah reinvent dan cari inspirasi yang di mana track yang dulu Cik Azmi telah lakukan, and then back to the basic. Seperti itu juga saya juga sedang reinvent apa yang saya lakukan dulu, sebab event dah tak ada, and then everything is going into different way. So kita kena cari ataupun express bakat yang kita ada tu menggunakan teknologi baru dan juga menggunakan idea-idea yang baru pada masa sekarang. Betul. Okay, sekarang Cik Azmi, kita nak tanya pasal buku komik Cik Azmi, iaitu Tanjung Live, Little Mamak dengan Little Mamak Lost in Bagan. So, seperti mana yang saya bagi tahu pada semua sebentar tadi, buku ni still on sale, still ada stok Still ada stok. Okay, so bagi yang nak dapatkan buku ni, anda boleh WhatsApp kepada Encik Azmi kepada nombor yang ditera pada information tu. Nombor betul lah Encik Azmi? Ya, nombor betul. Okay, satu buku RM39. Okay, kalau nak dapat 3 buku sekali, ada diskaun. Ada diskaun, okay. Tapi kena WhatsApp Encik Azmi dulu, baru ada dapat diskaun. Betul. Okay, so anda ambil peluang ni khas untuk bagi yang ada dekat live, yang sedang saksikan live ini. So ambil peluang ni untuk beli buku komik Cik Azmi, 3 judul sekali, ada diskaun. So WhatsApp kepada Cik Azmi pada nombor yang tertera ni dan dapatkan buku ni. Support artis kita. Okay, kalau kita tak support, siapa yang nak support kan? Okay. And lagi satu, caricature drawing Cik Azmi. Okay. So saya telah pun ceritakan kepada semua yang sedang saksikan ni tentang pricing information dan juga anda boleh dapatkan caricature drawing melalui WhatsApp. So kalau melalui WhatsApp tu, sebab selalunya Cik Azmi akan lukiskan live kan. So kalau nak dapatkan drawing melalui WhatsApp tu kena buat apa? Nak hantar gambar ke atau hantar gambar. Just hantar gambar dan informasi. Kalau cakap nak gambar tu separated, 2 gambar yang berasingan nak cantumkan sekali pun boleh. So just hantar gambar dan informasi saja.
Dan saya akan postkan lukisan tu, dan kalau nak soft copy saya akan emailkan soft copy sekali. Okay. So, coffee caricature pun sama harga ke pun lain? Tak, coffee caricature lain harga dia. Coffee caricature ni depends on picture. Sebab coffee ni dia susah sikit, dia rumit sikit daripada ni. So harga depend on picture lah. Kalau berminat boleh WhatsApp ke number ni juga. Saya akan bagi harga tertakluk pada gambar tu lah. Tertakluk kepada saiz dan juga difficulty gambar dia. Ya, betul. Terima kasih kepada Cik Azmi. Sama-sama, thank you brother. once again. Terima kasih juga Bagi sebab- yang continue. Terima kasih juga Brother Winod sebab bagi peluang untuk berkongsi pengalaman ketika ni, dan minta maaf sangat-sangat atas masalah teknikal ni. Biasalah MCO, phone saya ni masalah sikit, saya tak dapat nak pergi repair lagi sebab kedai-kedai phone pun banyak tak buka lagi. Yang sedang menonton sekarang, sila like, share dan subscribe kepada YouTube channel kami iaitu Visai Studio. Sama juga spelling sebagaimana pada Facebook page kita. Okey, sekali lagi terima kasih Cik Azmi untuk bersama kami Sama-sama. dan juga apa yang pengalaman yang Cik Azmi telah share pada hari ini. Berharap memberi inspirasi kepada semua yang di luar sana, bukan sahaja yang berbakat pada caricature dan juga komik, ia akan diambil inspirasi sebagai umum. Okay, saya akan exitkan Cik Azmi daripada platform, and then kita ada satu shout out. So saya akan lakukan shout out tu, and then kita akan wrap up untuk hari ni. So Cik Azmi nak bagi tahu apa-apa kepada semua yang sedang menonton ni? Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton. So kita gunakan masa MCO ni sebaik yang mungkin. Kita spread love, spread positivity di antara kita sebab banyak benda-benda negatif kat luar sana tu. So jangan terlampau terjebak dengan benda-benda macam tu lah. So kita spread love, spread positivity, think positive, and jangan lupa subscribe pada Visay Studio YouTube channel dan like page Visay Studio, dan jangan lupa juga like page saya sekali. Okay, dan keep support. Okay, follow saya di Instagram Azmi Hussein dan Tanjung Live. Thank you so much. Okay, thank you Cik Azmi. Kita ada satu shout out yang penting pada hari ini. Okay, shout out dia bagi siapa-siapa yang pada masa MCO ni memang ada setengah yang bujang, ada setengah yang berkeluarga, tapi during weekdays iaitu masa Sabtu dan Ahad, kalau ada kesulitan nak masak lunch, anda boleh contact kepada Home Cooked Food Rush Shini Kitchen. Okay, kita dah test masakan mereka dan memang best. So mereka ni buat home delivery non-vegetarian dengan juga vegetarian, halal, home cooked lunch set to your office or home during weekend. During weekend Sabtu dan Ahad sahaja. So anda boleh contact mereka untuk dapatkan home cooked food ala orang India. Non-vegetarian dan vegetarian, anda boleh WhatsApp kepada mereka, and then mereka akan dapatkan menu yang mereka buat pada minggu itu. Okay, so for that week, the weekend menu, they will actually WhatsApp you. Okay, untuk maklumat selanjutnya, anda boleh contact Encik N Katigesu pada nombor yang tertera ni, 012-406-5710. Okay, untuk dapatkan makanan yang memang best, kita dah test dah. So makanan yang halal, makanan yang best untuk Sabtu dan Ahad saja. So kalau anda nak bagi cuti pada isteri anda, pada mak anda, so boleh order lah. Okay, so hantaran akan dibuat pada direct pada office anda ataupun rumah anda. Alright, so kita nak buat shout out satu lagi, iaitu kita akan kemukakan pada hari ini who will be the guest for the episode 3.
Okay, episode 3 guest information. Okay, beliau ni seorang lagi yang saya inspire. Life story beliau juga adalah satu yang inspire bukan saja pada saya tetapi kepada ramai youngsters di luar sana. Okay, special on episode 3. Okay, rancangan kita pada minggu hadapan adalah pada 23 Mei. Okay, 23 Mei sama 8.30 8:30 PM di live Facebook di Visai Studio Page bersama-sama dengan YBA Kumarisan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Uban. Okay, so don't forget to join us next week. Terima kasih kepada semua. Harap-harap semua sihat sejahtera dan juga selamat di rumah. Dan jangan ketinggalan untuk bersama-sama saya pada minggu hadapan.